Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat petang. Salam pertemuan dalam pertemuan program Hamba Ilahi siri yang ke-118 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pada pertemuan program Hamba Ilahi di mana kita akan berkongsi dan membicarakan tentang kitab Imamun Nawawi Al-Adhkar, salah satu daripada sekian banyak karya-karya terkenal Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sedang berada pada tajuk yang menceritakan tentang zikir pada waktu pagi dan petang. Namun sebelum kita bermula, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Ahlan kepada sahabat-sahabat. Lalu adakah suara saya jelas pada petang ini? Mohon maaf saya sedikit lewat bersiaran. Saya 3 minit terlewat. Ahlan Zahara Alias, Nur Aini, Muhammad Tab, Zainur Rafa, Wu Aini, Anna Sukaimi, M. Nasir, Harun, Jamaliyah, Nadia, Galid Sprit, Serina Rahman, Nur Hayati Yahya, Safia Sapian, Siti Mazura, Yaya Lia, Anna Sukaimi, Ninda Anis, Nurasia, Bunga Lawang, Arif Taib, kemudian Laitun Absah, Rozana Aziz, Murwani Ahmad, Nurul Hidayat, Ummi Zayhadi, Salina Muhammad Noh, Rohayat Kadir, Rozana Aziz, Karimah, Norazia, Ummi Zayhadi, Wan Nurmah, Wan Nasrah, Jamaliyah Manab, Zahini Wahid, Salmah Idris, Ramlah Sulong, Wan Nurmah, Fauzan Muhammad, Neni Ru, Siti Zabida Hasan, Salmah Idris, Muhammad Badrul Syam, Zabariyah, Abdullah Elfira, Zakiyah, dan juga ramai lagi sahabat-sahabat yang lain. Lalu ahlan, ramai yang kata jelas, saya harap jelas. Rawang ada, Seremban, Shah Alam dan juga pelbagai tempat yang lain. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada siri yang ke-118. Adakah sahabat-sahabat dah amalkan 3 zikir yang kita belajar pada waktu pagi dan petang? Sebelum daripada ini 3 amalan. Kita dah belajar 3 amalan. Adakah ada yang dah mengamalkan ketiga-tiganya? Kita tak kira lagi zikir yang dibaca selepas solat fardu subuh yang Imam Nawawi telah bawakan pada bab yang sebelum daripada ini, pada muka surat 158. 158 zikir-zikir selepas solat dan kemudian zikir selepas solat fardu subuh. Sekarang ini kita berada pada tajuk berkenaan tentang zikir pagi dan petang. Alhamdulillah ramai yang dah amal. Aisyah Osman dah amal, Laila Omar. Tahniah kepada sahabat-sahabat yang telah mula amalkan. Galid Sprit sudah amal, Norisah alhamdulillah, Humsatun alhamdulillah, Zainur Rafa sudah mula. Moga-moga istiqamah. Alhamdulillah ramai yang telah mula. Dan kalau sahabat-sahabat perasan, kita mulakan setiap hari dengan beberapa zikir sahaja. Terutamanya zikir pagi dan petang ni, kita sengaja pergi perlahan-perlahan supaya kita boleh amalkan, istiqamahkan setiap satu zikir itu setiap hari. Kadang-kadang bila kita baca 10 zikir terus, maka pada waktu itu satu mindset kita banyaknya 10, maka ambil satu dululah. Maka kita ambil satu. Itu pun bagus. Daripada 10 kita ambil satu.
Tapi yang risaunya kadang-kala bila banyak 10 zikir kita belajar satu hari, maka risaunya daripada 10 tadi bukan satu. Daripada 10 tadi langsung tiada yang diamalkan. Sebab itu untuk zikir pagi dan petang ini secara khusus kita nak pergi step by step. Kita belajar satu zikir, gabungkan dengan sebelum ini amal. Kita belajar dah 3 zikir, amalkan. Hari ini kita nak belajar zikir yang keempat, doa yang keempat, kita terus amalkan. Sebab Imam Nawawi dah sebut pada awal bab, pada muka surat yang ke-165, inilah tajuk yang paling panjang bila bercerita tentang zikir dan doa. Tajuk yang paling panjang adalah berkenaan tentang zikir pada waktu pagi dan petang. Bahkan dalam Al-Quran pun pada 6 tempat yang berbeza Allah menyebut tentang zikir pada waktu pagi dan petang. Dan kita telah belajar 3. Siapa ingat 3? Siapa ingat 3 tu? Kalau kita ingat, iaitu Nabi memerintahkan untuk membaca Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar, daripada riwayat Shaddad bin Aus yang ada dalam riwayat Bukhari. Amalan yang kedua pagi dan petang adalah membaca Subhanallahi wa bihamdih daripada riwayat Abu Hurairah yang ada dalam Sahih Muslim. Kemudian amalan yang ketiga yang kita dapat baca semalam adalah membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan petang. Lalu 3 amalan ini, dan kita dah test dah pun berapa minit masa yang diambil. Tidak banyak mana masa yang diambil untuk melakukan ketiga-tiga amalan ini. Apakah amalan yang keempat? Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Saya nampak banyak nama-nama yang first time saya nampak. Ahlan-ahlan, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan ini pertemuan yang mendatangkan kebaikan. Lalu ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi dan juga bantu untuk sebar luas. Hari ini kita nak sambung daripada mana? Mohon sahabat-sahabat catat. Kita nak sambung daripada muka surat 168, riwayat 205, masih lagi pada tajuk zikir waktu pagi dan petang. Lalu mohon sahabat-sahabat catat muka surat yang ke-168, riwayat yang ke-205, tajuknya adalah zikir pada waktu pagi dan petang. Zikir pada waktu pagi dan petang. Jom kita lihat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, terima kasih kepada sahabat yang kongsikan 3 amalan yang kita dah belajar. Sayyidul Istighfar, Subhanallahi wa bihamdih, dan juga Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Okey. Lalu hari ini muka surat 168, riwayat 205. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa rawaina, dan kami riwayatkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud, dalam Sunan Tirmizi, dalam Sunan Ibnu Majah dan selainnya. Lalu Imam Nawawi sebut riwayat ini ada dalam Abu Daud, ada dalam Tirmizi, ada dalam Sunan Ibnu Majah dan selainnya. Apakah maksud selainnya? Kata Imam Hafiz Ibnu Hajar, yang selainnya adalah Musnad Ahmad, kemudian Ibnu Hibban 5. Yang keenam adalah Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, bukan dalam sahihnya tetapi dalam Al-Adabul Mufrad. Kemudian yang ketujuh oleh An-Nasa'i dalam Al-Kubra. Lalu ada total 7 kitab-kitab besar yang mana ada riwayat ini dengan sanad yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu idza asbah, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membaca pada waktu pagi. Apakah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca pada waktu pagi? Sama-sama kita baca. Doa ni kebanyakan daripada kita dah hafal. Allahumma bika asbahna wabika amsayna wabika nahya wabika namut
wa ilaikan nusyur. Lagi sekali kita baca. Kita baca yang separuh tu. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Mudah. Apakah terjemahannya? Allahumma, ya Allah, bika, dengan namamu. Ini satu terjemah. Bika terjemahnya dengan namamu. Ya Allah, dengan namamu, asbahna, kami menempuh waktu pagi. Kami masuk pada waktu pagi. Lalu bika terjemah yang ada dalam terjemahan kitab terjemahan kita adalah dengan namamu. Kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, sebahagian daripada para ulama pada waktu itu menterjemahkan bika dengan nikmatmu. Lalu bika terjemahannya dengan namamu, bika juga diterjemahkan dengan nikmatmu. Lalu kita berkata, ya Allah, sesungguhnya bika, dengan namamu ataupun dengan nikmatmu, asbahna, kami masuk pada waktu pagi, kami menempuh pada waktu pagi. Wabika, dan dengan namamu ataupun dengan nikmatmu, amsayna, kami menempuh waktu petang. Wabika, dan dengan namamu ataupun terjemahannya dengan nikmatmu, nahya, kami hidup. Wabika, dan dengan namamu ataupun dengan nikmatmu, namut, kami akan mati. Wa ilaikan nusyur, dan hanya kepadamu kami akan kembali. Lalu ini menjadikan kita ingat bahawa apapun keadaan kita berada, semuanya dengan ihsan Allah, semuanya adalah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kala kita lupa, kita lupa, yang mana kadang-kala kita sangka kita ni ada masih lagi hidup pada waktu ni, sampai waktu ini kita ingat kerana kita buat begini. Kita ingat kerana sekadar begini. Kita ingat kerana sekadar usaha kita sahaja. Padahal sebenarnya ianya pada waktu itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sebab itu setiap kali waktu pagi kita remind balik diri kita, Allahumma, ya Allah, bika, hanya dengan nikmatmu, hanya dengan namamu, asbahna, kami dapat menempuh waktu pagi ini. Wabika, dan hanya dengan namamu, hanya dengan nikmatmu, amsayna, kami bakal menempuh waktu petang. Wabika nahya, dan kami masih hidup pun hanya dengan sebab nikmatmu ataupun dengan sebab namamu. Wabika namut, bila kami mati pun kerana itu adalah nikmatmu dan namamu. Dan yang pastinya apapun keadaan kami, wa ilaikan nusyur, kami akan kembali hanya kepadamu. Lalu itu perkataannya kalau waktu pagi. Asbahna dulu, asbah daripada subuh, maksudnya pagi. Asbahna dulu, baru amsayna. Dan hujungnya wa ilaikan nusyur. Hanya dua je beza, pagi dan petang. Waktu pagi asbahna dulu, waktu petang amsayna dulu. Waktu pagi wa ilaikan nusyur, macam kita baca tadi. Dan pada waktu petang, dalam riwayat ini sama, wa ilaikan nusyur, tapi dalam sebahagian riwayat ditukar dengan wa ilaikal masir. Maka kedua-duanya boleh digunakan. Lalu apa kata Abu Hurairah? Wa idza amsa, dan ketika mana pada waktu petang Nabi membaca, sama-sama sahabat ikut, Allahumma bika amsayna, dia ubah daripada asbahna pagi, kalau waktu petang baca amsayna dulu, amsayna. Wa bika, Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Sebentar kita tengok kitab yang asal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, kita tengok kitab yang asal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ke surat yang ke-50.
Okey. Okey. Lalu dalam riwayat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam riwayat ini maka ianya tidak ada asbahna pada waktu petang. Namun Ibnu Allan menyebut pada syarahnya, maka pada sebahagian riwayat yang lain maka pada waktu itu ada dengan penambahan lafaz-lafaz yang berbeza. Lalu dalam riwayat ini waktu pagi ada kedua-duanya, asbahna dengan amsayna. Tapi pada waktu petang hanya ada amsayna. Lalu sama-sama kita baca, Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Lalu ini yang doa pada waktu petang. Lalu dalam riwayat ini waktu pagi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Pada waktu petang, Allahumma bika amsayna, tak ada asbahna, wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Lalu terjemahannya lebih kurang sama dengan yang di atas, kerana digunakan perkataan yang sama. Apakah kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menukilkan daripada Imam Tirmizi? Imam Tirmizi mengatakan hadis ini dinilai sebagai hasan. Lalu ini amalan yang keempat, membaca doa ini pada waktu pagi dan juga petang, sebanyak sekali. Seterusnya dalam riwayat 206, dalam riwayat 206, maka ada satu doa yang kadangkala kita jarang dengar doa ini. Adapun doa Allahumma bika asbahna wa bika amsayna kita biasa dengar. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai nasyid ataupun sebagai lagu untuk mudah ingat, untuk mudah dihafal. Tapi doa yang berikut ini yang ada dalam Sahih Muslim, kebanyakan daripada kita jarang mendengarnya. Maka riwayat yang ke-206, apa kata Imam Nawawi dalam Sahih Muslim, warawaina, dan kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada siapa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau menyampaikan apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dalam perjalanan ataupun ketika mana telah tiba waktu sahur, Lalu Nabi SAW sama ada ketika mana dalam permusafiran, lalu ketika mana tiba waktu sahur. Apakah waktu sahur? Kata para ulama hadis, penghujung malam. Ada sebahagian ulama, kata Ibnu Allan menukilkan daripada Zamakhsyari, bahawa sahur bererti pada waktu ini adalah 1/6 yang terakhir daripada malam. As-sudusul akhir, 1/6 yang terakhir daripada malam. Maka bila tiba pada waktu sahur, pada penghujung malam, maka Nabi SAW akan membaca doa berikut. Apakah doanya? Sama-sama sahabat baca. Samma'a sami'un. Samma'a sami'un. Nanti kejap lagi pada perenggan berikut kita akan nampak penerangan ada yang membacanya dengan sami'a. Ada yang membaca samma'a pada sebahagian riwayat. Ada yang sebahagian riwayat menyebut dengan sami'a. Tak ada sabdu pada mim dan mim berbaris bawah. Dua-dua maknanya betul. Maka di sini apakah doanya? Samma'a sami'un bihamdillah. Sama-sama sahabat ikut. Wa ni'matih wa husni bala'ih alaina Rabbana sahibna wa afdil alaina aidan billah minan nar. Okey, lagi sekali. Adakah sahabat-sahabat ikut ke saya hanya baca sorang-sorang? Adakah sahabat-sahabat ikut bersama membaca doa ini? Lalu apakah doanya? Sama-sama kita baca. Samma'a sami'un bihamdillah wa ni'matih wa husni balaihi alaina Rabbana sahibna wa afdil
alaina aizan billah minan nar. Masya Allah, makna dia adalah makna yang sangat-sangat menarik. Lalu apakah makna dia? Ada tak sahabat-sahabat yang hafal doa ni? Mohon komen kalau ada yang hafal doa ini. Siapa yang dah hafal doa ini, mohon komen. Selalunya pengalaman saya tak ramai yang hafal, apatah lagi dengar doa ini. Padahal sebenarnya ianya ada dalam riwayat Muslim. Bahkan kalau kita nampak kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ianya ada juga dalam riwayat Ahmad, dalam Mustadrak Hakim, dalam dikeluarkan juga oleh Imam Nasa'i dan juga oleh Ibnu Khuzaimah. Lalu first time dengar, lalu belum, tak hafal belum, okey. Baru dengar, okey. Lalu apakah terjemahannya? Sam'a sami'. Apakah terjemah sam'a sami'? Telah bersaksi orang yang bersaksi. Itu satu makna. Syahidah syahid. Tapi kalaulah makna asal sam'a sami', maksudnya memperdengarkan. Maksudnya menzahirkan, memperdengarkan. Lalu sam'a sami', memperdengarkan. Tetapi di sini diterjemahkan sebagai telah bersaksi orang yang bersaksi. Bi dengan hamdillah, pujian Allah. Maksudnya telah bersaksi makhluk yang berada di sekeliling ini bahawa kami sedang memuji Allah. Lalu sebab itu Nabi SAW baca doa ini. Lalu makhluk-makhluk menjadi saksi bahawa kita memuji Allah pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Lalu sama asami', telah bersaksi orang yang bersaksi ataupun makhluk yang bersaksi. Nak bersaksi tentang apa? Bihamdillah, dengan pujian terhadap Allah. Siapa yang puji Allah? Kita yang sedang memuji Allah. Wa ni'matih, dan kita dan bersaksi, makhluk yang bersaksi bahawa kita mengakui akan nikmat Allah. Wa husni balaihi alaina, dan kita mengakui tentang kebaikan yang Allah kurniakan ke atas kita. Lalu bersaksilah makhluk yang bersaksi. Sam'a sami', itu maksud sam'a sami', memperdengarkanlah kepada yang mendengar. Menjadi saksilah orang yang bersaksi. Nak jadi saksi tentang apa? Bihamdillah, yang kita puji Allah. Kemudian wa ni'matih, kita mengakui tentang nikmat Allah. Wa husni balaihi alaina, kita mengakui tentang kebaikan yang Allah limpahkan terhadap kita. Lalu bila kita dah puji Allah dengan pujian yang indah tadi, apa yang kita minta? Rabbana, wahai Tuhan kami, sahibna, temanilah kami, jadilah peneman buat kami. Wa afdil alaina, dan anugerahkanlah kurniaan ke atas kami. Wa, dan afdil, limpahkanlah kurniaan, alaina, ke atas kami. Aizan, kami memohon perlindungan, billah, dengan nama Allah, minan nar, daripada api neraka. Lalu kalau kita perasan, doa ini ada 3 komponen. Komponen yang pertama, yang mana kita pada waktu itu menjadikan saksi makhluk-makhluk Allah ini, yang kita memuji Allah, kita mengakui segalanya adalah kurniaan Allah dan bagaimana baiknya layanan Allah kepada kita. Itulah perkataan yang di awal itu, sam'a sami' bihamdillah wa ni'matih wa husni balaihi alaina. Yang kedua, kita minta Allah untuk sentiasa bersama dengan kita, bahkan limpahkan lagi dan lagi kurniaan ke atas kita. Dan itu bahagian yang kedua. Lalu kita berkata, Rabbana sahibna wa afdil alaina. Dan bahagian yang ketiga, kita memohon perlindungan daripada siksaan Allah, daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Aizam billah minan nar. Lalu ini adalah doa yang Nabi SAW baca pada waktu pagi.
Lalu bila kita dah faham makna ni baru seronok. Sebab kalaulah kita tak faham, kita sekadar baca terjemahan pun tak jelas apa maksud doa ini. Lalu itu maksud doa ini. Sama'a sami' bihamdillah wa ni'matih wa husni balaihi alaina. Rabbana sahibna wa afdil alaina. A'idhan billahi minan nar. Inilah maksud doa yang Nabi SAW ungkapkan, yang Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu riwayatkan, yang ada dalam Sahih Muslim. Best ke best makna dia? Makna dia sangat mendalam. Kita menjadikan saksi. Kenapa nak menjadikan makhluk-makhluk ni saksi? Sebab nanti bila kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bila kita berdiri di hadapan Allah, makhluk-makhluk ini akan menjadi saksi tentang pujian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu moga-moga bermanfaat. Ini hari ini kita dapat belajar dua doa. Insya-Allah kita akan sambung esok daripada riwayat 207. Adapun perenggan bawah itu menceritakan perbezaan pendapat yang saya dah kongsikan tadi. Ada yang mengatakan lafaznya adalah sama'a, ada yang mengatakan lafaznya adalah sami'a. Dua-dua boleh dibaca. Moga-moga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di penghujung ini nak minta doa daripada sahabat-sahabat untuk doakan untuk ayah saya Abdul Aziz bin Ramli, yang mana masih lagi tak mendapat khabar yang gembira daripada beliau. Maksudnya masih lagi ada virus pada paru-paru beliau. Mohon doa daripada sahabat-sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk Allah Subhanahu wa taala sembuhkan beliau. Dan kalaulah sahabat-sahabat boleh melakukan amalan-amalan yang tertentu untuk beliau, amatlah dihargai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada sudut mungkin bacaan la ilaha illallah, daripada sudut mungkin solat hajat, daripada sudut mungkin doa, maka amatlah dihargai. Sebab sebenarnya ada beberapa perancangan yang saya nak buat pada bulan 6 ini daripada daurah, daripada pengajian, namun semuanya buat masa ni saya tangguh dan holkan dahulu. Kerana masih lagi risau tentang kesihatan keluarga ayah. Kerana selagi ayah tak sihat, selagi itulah mak pun tak bersemangat. Sebab mak pun risau tentang ayah. Sebab mak pun baru hilang opah secara mengejut pada Jumaat yang lalu. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mohon doa daripada sahabat-sahabat. Dan kalaulah ada amalan-amalan yang sahabat-sahabat boleh buat, amatlah dialu-alukan supaya nanti bila dah sihat semuanya, maka bolehlah saya fokuskan kepada pengajian dan juga kepada perkara yang lain. Lalu macam contoh, saya pun dah seminggu berpindah-pindah tempat. Sebab saya memang tak balik rumah. Sebab saya pun banyak uruskan keluarga, sebab daripada abang, daripada mak, daripada ayah dan sebagainya. Lalu saya pun dah seminggu dah tak balik ke rumah, bahkan berpindah-pindah tempat. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berpindah-pindah hotel mana yang sesuai untuk diduduki, untuk berada. Lalu doakan moga sihat. Dan saya pasti ada juga di antara sahabat-sahabat yang diuji, mungkin lebih berat daripada saya. Saya doakan juga untuk sahabat-sahabat, moga Allah permudahkan segala urusan. Sama-sama kita doakan untuk satu sama lain, moga Allah permudahkan segala urusan kita dan seluruh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalaulah kita nak doa kita makbul, kita kena doakan juga untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana semua makhluk ini adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah kabulkan doa kita. Moga-moga kita dapat berjumpa dengan orang-orang yang kita sayangi dalam keadaan sihat, dalam keadaan afiat, dan juga moga-moga Allah permudahkan segala urusan kita. Kita jumpa nanti insya-Allah pada waktu pagi. Saya tak dapat nak jamin adanya hayati Quran buat masa ni.
Mudah-mudahan kita dapat istiqamahkan pada pengajian kita Al-Azkar. Namun saya sangat berharap kita boleh kembali berkongsi dalam hayati Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Yang kali pertama join Telegram channel Kuliah Umar Aziz.